billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator pengurusi majlis kita Abang Marwan dan seluruhnya yang saya hormati, bos bagi ofis bangunan ni, KDEB kita, dan seluruh abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Dan selamanya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat lagi kita bersama dalam kuliah zuhur yang dianjurkan oleh jabatan ataupun bahagian ofis KDEB ini sedikit sebanyak memberi ruang kepada kita untuk belajar, untuk kita fahami dengan agama. Betul, alhamdulillah juga sebenarnya siapa yang mengadakan, melakukan kebaikan dengan menghidupkan sesuatu tempat itu dengan majlis ilmu, maka turunlah rahmat Allah. Maka tu yang kita nak cari, rahmat. Bila ada rahmat, hubungan jadi baik, perbuatan jadi baik, akhlak pun jadi baik. Sebenarnya saya nak kuliah kat sini rasa segan sebab ada 2 orang staf takaful dulu. Rasa macam betul ke dia ni cakap macam ni, dalam hati dia dah kata-kata tadi. Aku rasa dia ni aku kenal takaful, tak betul perangai dia. Macam mana hari ni dia bercakap dalam bahasa Arab, dia boleh cakap. Ni saya nak cerita pada abang-abang. Saya dulu bukan sekolah agama. Ni ada lagi. Saya dulu sekolah jahat nombor 2 dalam KL, SMK Datuk Ibrahim, ataupun dikenal sebagai SMK Jalan Ipoh, Batu Lima. Sekolah tu jahat nombor 2 dalam KL. Waktu saya tu lah yang paling beriman saya lah. Jadi jahat lah. Mana saya belajar agama ni start pada usia 17 tahun, bertemu dengan seorang guru, Syekh Ahmad Al-Zain, belajar Quran. Belajar je lah, tak ada niat nak jadi penceramah, tak ada niat, memang tak pernah terlintas kita nak belajar agama. Belajarlah, memang kita kewajipan kita. Bila mana kita syahadah, maka wajiblah kita belajar agama. Takkan kita tak nak belajar agama. Lama kelamaan, umur 18 mengajar, belajar, umur 19 belajar, umur 20 belajar, 21 belajar. Lepas tu kita interview di Jabatan Agama Islam wilayah, menjadi seorang muazzin di Masjid Anas bin Malik selama 7 tahun. Waktu saya kerja di Takaful, orang tak tahu saya masih bekerja di Jawi. Saya ada kerja 2. Tapi dirahsiakan lah. Kalau baik sangat nanti ramai pula orang-orang. Itu sebab tak nampak benda itu. Sebab tu nak cerita, kita ni semua tak baik, cuma kita sedang berusaha nak jadi baik. Atau saya sendiri pun kat depan ni belum tentu baik. Sebab saya nampak baik, sebab saya ceramah depan abang-abang. Kalau saya tak ceramah, saya tak nampak baik. Sebab tu orang nak nampak baik senang je, pakailah pakaian baik, nampaklah baik. Macam kita pergi salat Jumaat kan, kita pakai kopiah, kita pakai jubah, nampaklah baik, tak ada masalah. Tapi pada pandangan manusia lah. Tetapi pada pandangan Allah, kita sekarang ke atas dunia ni, kita bukan nak raih pandangan manusia saja, tetapi nak raih pandangan Allah. Sebab tu bila mana kita dilahirkan, kita diazankan, diiqamahkan, diajarkan kepada kita syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalimah terakhir yang patut kita sebut saat mati, iaitu ketika mana datang kematian, dengan kalimah la ilaha illallah. Perkataan ni kata Nabi dalam hadis, siapa yang sebut ketika mana saat menghadapi sakrat. Sakrat ni tahu tak? Sakrat ni sakitnya mati. Mati ni sakit. Sakit ni, mati ni sakit. Dia kata, Ustaz, saya tak ada sakit. Itu sakit dunia. Mati ni dia sakit. Cerita bab mati sikit lah, baru seronok sikit. Duk cerita poligami tak jadi. Cerita sakrat tu namanya sakratul maut. Sakrat, sakit mati. Kata Ustaz, orang sakit kanser tu sakit di kata dunia. Waktu kita mati, sakrat tu ada. Keluar daripada kaki, keluar daripada
turun daripada kaki naik sampai dekat perut, naik dekat hulkum. Allah Ta'ala sebut ketika mana nyawa itu sampai di kerongkong, itu saat yang terakhir kita nak mati. Bila sebut kalimah la ilaha illallah itu adalah satu kelebihannya adalah bila mana bibir tidak bertemu bibir. La ilaha illallah. Tak sebut bibir temu bibir, sebab kalimah paling ringan. Tapi kata Nabi, siapa dapat sebut, dia masuk ke dalam syurga. Tak kira lah kita ni pakai kereta Vampire ke, kita pakai Honda City ke, kita ada rumah semiti ke, kita ada apartment ke, kita ada motor suku ke. Tetap juga kalau tak dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, maka kita tidak akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tu beruntung bila siapa dapat sebut kalimah la ilaha illallah. Sebab tajuknya tu, andai ini solat terakhirku. Boleh jadi solat kita terakhir tadi tu. Boleh jadi. Kenapa saya kata boleh jadi? Sebab syaratnya mati tidak mesti tua. Sebab syaratnya mati tidak mestinya muda. Ramai je orang muda meninggal. Ada orang muda tak meninggal, atau tengah duduk pun boleh meninggal. Saya pernah pergi kat kuliah masjid surau, yang paling ramai meninggal yang dengan kuliah sandar kat dinding. Tahu bau nak angkat badan. Dia paling cepat sekali kat, yang paling cepat sekali banyak sandar. Allah ya, Allah dikasih. Sebab tu memang SOP dekat majlis ilmu, di sandar dinding. Kalau ustaz kuliah semua duduk tepi. Duduk kosong tengah macam jenazah dekat tengah. Duduk tepi, semua duduk tepi, dia suka sandar. Tu kalau belajar kat masjid tak apa, kalau dengan guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, memang balik awal. Waktu tengah belajar dulu ada seorang murid ni dia sandar dengan guru kami lah. Sandar, guru kami berhenti, guru kami pandang dia. Selagi dia tak tegak, selagi tu dia tak start belajar. Ni antara adab. Itu adab ni dia macam, adab dengan ilmu ni dia macam roti canai. Ilmu tu dia pada garam. Yang adab tu pada tepung. Kalau lebih garam, benda tu masin. Kalau lebih tepung, benda tu boleh makan. Faham? Maknanya adab tu kena tinggi. Kalau garam tu lagi banyak, maka tepung tu lagi banyak supaya dia tak rasa masin. Tu adab ni betul. Sebab Imam Syafi'i kata nak belajar adab ni makin lama bukan senang nak duduk adab. Atau ketika mana depan guru kami pun nak duduk belajar tak boleh nampak kaki tu. Tu kan? Kaki tu tak boleh nampak. Dia kata apa? Kaki tu ibarat cerminan pada seorang guru. Maka dia tutup macam ni. Jangan tutup sekarang, tak payah. Dengan guru kami. Pergi buat sibuk tinggi. Ambil sejadah. Tak payah. Tak payah. Nak tutup. Dia tutup gini. Sebab tu kami tutup kaki. Sebab adab. Sebab tu guru-guru ni kalau belajar dengan dia, mengutamakan adab. Adab ni paling tinggi sekali lah. Sebab tu dalam hidup kita ni akan menghadapi kematian. Sebab tajuk kita, ada ini solat terakhirku. Seandainya akhir kita dengan solat, alhamdulillah. Tapi kalau akhir kita dengan video TikTok, kinzalam, buat benda-benda yang tak baik. Maka bila sebut tentang solat, perkara pertama sekali, kita dalam bulan yang mulia lah, peristiwa Isra' Mi'raj. Kan semua tahu bila masuk Rejab saja Isra' Mi'raj, mesti kita pergi ceramah dengan ustaz. Ustaz kata Nabi turun naik minta kepada Allah daripada 40 waktu jadi 5 waktu. Daripada Nabi naik daripada Isra', subhanallazi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan. Isra' Mi'raj. Faham? Kita highway Willy. Faham? Willy motor lah. Listrik kita Isra' Mi'raj. Mi'raj ni Nabi diangkat. Pada satu malam saja Nabi diturunkan sampai Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, Palestin sana. Straight subhanallazi asra, iaitu Isra' Mi'raj. Bila mana sebut tentang solat, mesti tahu diperintahkan kepada kita solat, iaitu dalam peristiwa Isra' Mi'raj dikurangkan daripada 40 waktu jadi 5 waktu. Saat tu sekalipun Nabi Musa kata, wahai Muhammad, umatmu tak mampu, minta lagi kurang. Sebab tu Nabi kata, aku malu dah nak minta pada Allah sebab dah cukup dah 5 waktu. Memang betul kata Nabi Musa, memang umat dia tak mampu. Berapa ramai orang tinggal solat sekarang? Berapa ramai orang yang tak solat? Bukan tinggal saja. Bukan kita kata orang tinggal solat masuk neraka. Orang yang mengabaikan solat pun tetap masuk dalam neraka. Allah Ta'ala sebut dalam satu surah, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin
fazalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allah Ta'ala sediakan satu neraka bagi orang yang melalaikan solat. Lalai bukan dia tak solat, dia solat tetapi dia melalaikan. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah tanya pada seorang sahabat, kamu tahukah siapakah orang yang mencuri di dalam solat? Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, di dalam solat tu masih ada orang yang mencuri? Dia kata, ya, iaitu mereka yang sujud dan rukuk dalam keadaan tidak sempurna. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah seperti mana aku solat. Sebab tu berkaitan dengan solat, sebelum kita solat kita kena belajar bab taharah. Taharah ni bab kesucian daripada pakaian kita, daripada najis-najis yang ada pada tubuh badan kita. Sebab tu tadi dalam perbincangan saya sebelum solat, ada tanya, ustaz, kalau saya solat terangkat baju batal? Batal. Sebab tu time in tu masuk. Kenapa batal? Sebab aurat kita, macam mana ustaz? Aurat kita laki pusat hingga lutut. Pusat tu kita conteng pakai pensel, pusing sampai ke belakang. Maka itulah paras aurat perut kita. Pusat kita conteng, tahu tak? Conteng pakai pen ni dulu ngaji gitulah. Lukis pakai pensel daripada pusat, pusing. Maka sebawah daripada parah pusat tu, maka ianya aurat. Ramai tak orang solat tak sempurna? Ramai. Sebab tu kita takut benda ni terjadi. Sebab tu bila kata andai ini solat terakhirku, yang pertama sekali mesti kita fokus solat kita betul. Kita semua kena solat. Wajib kita solat. Dan solat yang perlu kita tahu pada asalnya adalah mencegah kita daripada kemungkaran. Kalau kita solat kita tu tak cegah, masih juga kita buat benda sama. Faham tak maksud saya? Kita solat tapi sama je perangai kita. Sama je perangai membongak kuat, game kawan kuat. Ni nak cerita lah. Dia kena cerita buat orang muda, tak boleh cerita orang tua. Game kawan kuat, tuan-tuan. Maka solat adalah satu keutamaan dalam diri kita. Sebab perkara pertama yang akan ditanya di akhirat kelak adalah tentang solat. Sebab tu seburuk mana kita pun, sejahat mana kita pun, tetaplah kita solat. Seorang sahabat datang bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang lelaki ni malam hari dia solat tapi pagi hari dia mencuri. Dia solat tapi dia mencuri. Maka ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan lelaki seperti ini? Maka teruskan solat, Nabi kata. Satu hari ditanya lagi keadaan lelaki, maka Nabi kata teruskan solat. Kenapa ya Rasulullah? Mungkin solatnya tadi akan mencegah dia daripada perbuatan mencuri tadi. Maka asas pada solat ni, untuk kita solat bukan hanya sekadar kita sembah ni pada Allah, tetapi untuk menghindarkan diri kita daripada perbuatan yang tidak baik. Kalau kita solat masih kita buat benda tak baik, maka solat kita tu ada cacat celah ni. Solat kita tu masih ada yang tak betul. Solat kita tu masih ada yang tak kena. Ni yang paling kita takut. Kita solat, kita tunduk, kita rukuk, kita sujud, kita i'tidal, semua kita buat, tapi solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena pergi mengaji. Kalau kita solat, dia panggil muyatul musalli, iaitu Syekh Al-Fatani. Kenapa saya sebut ini? Kita tak payah sebut nak jadi macam alim ulama, kita tak payah sebut jadi macam ustaz, tapi kita kena belajar solat. Apa basic sekali pun, seburuk mana perangai kita pun, basic mesti dengan solat, iaitu solat di awal waktu. Seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan paling afdal? Nabi kata, solat di awal waktu. Selesai. Masuk azan, kita solat. Lepas tu kita nak buat apa, buatlah. Jangan pergi main nombor ekor pula. Solat, jaga solat. Kita jahat, kata ustaz, saya bukan tak nak solat, saya ni suka buat jahat. Solat, sebab keutamaan punca solat itu adalah mencegah kepada kemungkaran. Tetapi kita kena tahu asbab pada solat yang sempurna adalah dengan ilmu. Sebab tu Nabi SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan wujud dua golongan. Yang pertama, ahli ibadah yang jahil. Ini paling kita takut. Dan yang kedua, ulama yang fasik. Ulama ni kita tolak. Kita ambil ni, ahli ibadah yang jahil. Dia ibadah tapi dia jahil. Sebab tu dia punya ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ni kalau kita kata solat kita yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan? Mesti kita ingin kesempurnaan.
Tapi tahu tak kita mencapai kesempurnaan solat seperti mana saya sebut tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah seperti mana aku solat. Sebab tu bila mana ada kuliah-kuliah macam ni, ia ada satu kebaikan untuk kita belajar. Ini secara ringkas ya. Bukan kita kata nak belajar solat, kalau belajar solat tak boleh macam ni. Ini secara ringkas yang kita nak faham. Sebab dalam solat ini mesti kita tata tertibkan bagaimana cara kaedah yang sebetul-betulnya. Sebab Nabi SAW melalui satu perkuburan, Nabi kata, aku mendengar orang yang sedang diazab di dalam kubur. Sebab dia apa? Sebab air kencingnya itu tidak disucikan dengan bersih. Macam mana air kencing kita? Ni tak payah buat solat ni, buat taharah dulu. Kalau solat sedap macam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Baju ada tai cicak, sah tak? Sah tak sah? Mestilah tak sah. Kalau sebagai contoh tadi saya imam, tiba-tiba ada tai cicak dekat kopiah saya. Orang belakang saya nak buat apa? Ha? Oh, tiup. Abang tu kata, tiup pun. Nampak? Itu satu jawapan yang betul. Tapi itu bukan ada dalam kitab tu. Itu sendiri kitabnya tu. Kalau ada pada kopiah tak imam tadi sebagai contoh, orang belakang jalan selangkah 2 langkah saja, jangan macam jalan di shopping mall. Pergi gerak 1, 2, ambil songkok imam tadi, campak kat bawah. Faham? Angkat. Lepas tu letak kat bawah ni. Faham? Tapi jangan imam pergi ambil pula. Apa hal ni? Semua batal lah, nanti tanya apa hal lah belakang. Imam pun kena mengaji. Ni kita nak kata, kita tak sebut bab solat tu. Sebab pengutamaan sempurnanya solat tu daripada wuduk. Tapi sebelum wuduk, kita kena faham bab najis. Najis mutawasitah, najis mukhafafah, najis Oh tahu, bagus je. Tapi tahu tak cara kita nak solat ni? Saya nak sebut, tak payah sebut bab solat dulu. Sebab kalau kita baca sedap macam mana pun, macam imam sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada. Tapi kita punya pakaian tu tak bersih, maka tetap juga tidak sah. Batu air kencing kita tak basuh betul. Kencing kena duduk, jangan berdiri. Ustaz, tadi kopiah kan, kalau baju Ustaz? Baju kita kena ganti. Cepat betul kau tanya soalan ni. Sabar dulu, sabar. Kalau baju orang yang kat belakang tu, dia gerak 2 langkah. 2 langkah tu jangan jalan macam shopping mall ya. 1, 2 dia kena stop. Faham? 1, 2 dia kena stop. Lepas tu kalau betul ada dekat sebelah imam tu baju dia ada najis, pergi kat sebelah dia, 1, 2. Maka itu perampasan tahta. Faham? Imam tu faham lah. Lepas tu imam tu nak jadi imam kena mengaji. Jangan dia tanya, apa hal kau? Marah pula dia kan? Marah pula dia, apa hal ni? Tiba datang sebelah aku. Bagi contoh kan, bila tadi kan. Baju songkok tak apa, kita campak kan? Jangan kita penampar dia. Cepat. Lepas tu tiba kita nak ganti. 1, 2. Jangan macam pergi melawati mall je ni pula. Tak boleh. Duduk saja. Duduk dulu sini. Lepas tu, dia imam sini, kita sebelah sini. Okey, duduk. Lepas tu duduk sebelah dia. Itu namanya perampasan tahta. Maka tak boleh kau jadi imam sebab ada najis pada baju tersebut. Kalau dia solat, dosa. Faham? Kalau tak perasan Ustaz, tak perasan. Kalau tak perasan, dimaafkan. Diulangi solat tersebut. Faham? Kalau lepas solat baru tengok kan, baru nampak. Baru nampak. Diulangi. Wajib ulangi. Ulangi. Kalau sebagai contoh kan hari Jumaat, solat Jumaat. Kita kan malam Jumaat kan malam sunat. Faham tak faham sudah? Faham tak faham? Tak. Faham. Tiba-tiba besok lupa nak mandi. Tak payah kata kita lah imam lupa nak mandi. Dia pun baca alhamdulillahi qa'il allazi hadana. Habis-habis solat, alamak. Bang, abang mandi wajib tak? IC tanya. Balik-balik rumah nak makan. Aku lupa lah mandi wajib. Macam mana? Imam tadi takkan dia nak pergi announcement pula, pegang mikrofon. Assalamualaikum tuan-tuan semua. Tadi saya solat Jumaat, saya sebenarnya lupa lah nak mandi wajib. Takkan nak kodok, solat Jumaat tak ada kodok Tak ada kodok. Ada seorang tu datang kat masjid, Ustaz, nak pinjam
apa tu kayu tu kan. Kenapa? Sebab saya nak kodok Jumaat, nak baca kutubah hajam. Tak ada solat Jumaat, tak ada kodok. Kalau tinggal solat Zuhur digantikan dengan solat Zuhur. Faham? Ni belum bab solat ni, di bawah sebelum ni. Sebab tu kena faham. Sebab tu najis paling penting. Sebab tu kencing jangan berdiri, kena duduk. Duduk tu kaki tu peha ke bawah, kaki kiri dinaikkan ke atas sikit. Sebab tu Nabi kata apa? Istabrak. Yang paling banyak kata Nabi, majoriti yang diseksa dalam kubur sebab air kencing je. Tu belum lagi yang jenis ulu hilir bawa perempuan, belum lagi. Sebab air kencing dulu, air kencing. Sebab apa? Sebab dia tak suci. Kat air kencing kita memang dah keluar semua, tapi dia ada cebisan. Sebab tu kena istabrak. Istabrak. Betul. Berdeham 3 kali. Sebab tu kat surau, kalau kita pergi tanah surau, biasa dengar kan, orang haji tu kencing ada 3 kali. Itu nama dia istabrak, supaya titisan pada air kita punya kencing tadi tu dia bersih, supaya solat kita sah. Faham? Lepas tu kita dengar kat surau. Kenapa kat surau punya tanah banyak kadang-kadang tak berhenti-henti? Kenapa? Sebab dia punya pintu tu tak ada kunci, tak ada selak. Lepas tu punya orang lain datang masuk ini dia keluar. Bukannya sebab nak berdeham, sebab kunci tak ada tu. Dia tolak aku tengah berak lagi. Sebab air kencing je. Sebab air kencing, sebab najis pada pakaian. Faham? Sebab tu kena faham. Sebab tu nanti kita kena mengaji. Sebab tu kita kena tahu. Sebab kita nak solat. Bagi contoh, tiba-tiba lah abang tadi buat air kecil kan, tiba-tiba terkena pada spender. Alah, bukan orang tahu. Memang orang tak tahu, tapi Allah tahu. Kita solat berdosa. Jadi macam mana spender tu buka, buang. Tapi jangan buang kat office, kantor nanti. Buang kat tempat lain. Kena solat dengan. Sebab tu kalau kita ni sebaik-baiknya, saya pesan, kalau nak solat, pastikan kita ni bawa kain pelekat. Di office, bawa kain pelekat. Bila mana kita solat, sebab kita punya dalaman kita tak tahu. Mungkin ada sebab kotor ke apa kan. Lepas tu sampai ke office, bersihkan, lepas tu pakai kain pelikat. Pastikan supaya kita nampak bersih. Sebab tu majoriti Nabi kata orang yang kena azab kubur sebab air kencing saja. Sebab tu air kencing itu kena duduk, kena pandai istabrak. Istabrak tu berdeham 3 kali supaya dia bersih daripada air tersebut. Sebab tu kena mengaji. Bila mana kita solat, wuduk kita setengah jam sekalipun, bacaan kita panjang sampai surah sajadah sekalipun, tapi kita najis tak suci, solat kita tak sah dan kita diseksa di dalam. Faham? Baju kita kena bersih, tak boleh kena ada najis. Ada najis, berdosa. Faham? Kalau tak tahu, dimaafkan. Faham? Tapi kena pastikan. Sebab ni solat bukan hanya wuduk saja, bukan hanya akan takbir, kena tengok daripada bab najis terlebih dahulu, supaya kita belajar. Sebab tu mukhalazah macam mana, mutawassitah macam mana, mukhaffaf macam mana, mukhaffafah itu bagaimana. Tu bab najis. Sebab tu kita kena tengok dulu apakah pakaian kita, tubuh kita ada najis ataupun tidak ada najis. Sebab apa? Kita tak nak jadikan solat kita itu sia-sia. Sebab ramai diseksa. Atau kita pergi umrah pakai ihram, kita pergi buang air kecil, kain ihram tu tersentuh bawah bahagian lantai tu, lepas tu terkena najis, pusinglah kita tawar sekalipun, tetap mendapat dosa. Sebab tu kena jaga. Bab ibadah ni tu praktikal. Dia kena ada praktikal, dia betul-betul dalami. Sebab kita kata, anda ini solat terakhir. Kalau solat terakhir kita tadi teruk maksud dia apa? Tak sah. Selama ni solat kita tak sah lah, sebab kita tak faham pada hukumnya. Ni saya sebut ni. Sebab tu solat kita, bila mana ustaz saya berdoa tak makbul. Macam mana nak makbul? Solat pun tak sah. Macam mana Allah nak mustajabkan? Solat kita pun tak betul. Sebab tu permulaan untuk kita betul mencapai kesempurnaan solat tu daripada segi pemahaman taharah. Najis pada tubuh badan kita, najis pada yang ada ataupun kebersihan pada tubuh badan kita. Almarhum Tuan Guru Ni Aziz sebut apa? Air wuduk yang diambil tadi bukanlah untuk membersihkan najis saja, tetapi untuk membersihkan dosa-dosa kita. Sebab tu pakaian yang terbaik untuk dibawa solat, pakaian itu menutup aurat. Dan pakaian tu dalam keadaan yang bersih. Selesai. Maka kena jaga tu. Kalau kita buang najis air besar,
Air besar yang kita buat ataupun kita buang air besar tu, pastikan kita basuh di bahagian dubur tu betul. Jangan ada sisa-sisa najis. Sebab apa? Ni saya kata ni belum masuk bab solat ni, bab najis dulu. Sebab apa? Kalau kita kata solat kita itu yang terakhir, mesti kita buat perfect. Faham? Perfect. Macam saya pernah ziarah satu perkampungan ataupun satu penjara di Sungai Buloh. Orang nak kena gantung. Orang nak kena gantung besok hari. Apa dia buat? Kata apa perasaan? Dia kata perasaan memang takut lah. Nak berdiri pun menggigil. Dia rasa memang sangat-sangat takut. Dia kata apa? Setiap saat tu digunakan betul-betul. Atau saat dia bersihkan najis, atau sekalipun dia basuh baju, atau sekalipun dia tengah mandi, ketika mana dia kata dia solat, dia rasakan solat itulah dia rasa paling nikmat. Tak pernah rasa senikmat solat, iaitu ketika rasa dia dah rasa nak mati tu. Sebab dia dah tahu bila tarikh kematiannya. Kita tak tahu. Dia tahu. Sebab tu dia kata saat dia rukuk, kalau boleh dia nak rukuk dalam keadaan lama. Saat dia sujud, kalau boleh dia nak sujud dalam keadaan lama. Saat dia menghayati bacaan dalam solat, dia nak hayati dengan sesungguhnya. Sebab apa? Dia tahu tarikh kematiannya. Kita tahu, kita tak tahu. Tapi boleh jadi sejak lagi kita mati. Boleh jadi. Tapi tuan-tuan dulu, bukan saya. Jangan saya muda lagi. Sikitlah. Kita boleh jadi. Sebab apa? Kenapa dia rasa nikmat ketika mana solat? Sebab dia rasa dia dah tahu tarikh kematian. Kita tak tahu. Tapi mereka dia ajar untuk solat ketika mana di dalam penjara. Sebab itu, apa-apa juga permulaan, pastikan kita bersih daripada najis. Yang keduanya, mesti kita tahu bagaimana tata cara untuk mengambil wuduk. Wuduk bukan main menepek gitu saja ya. Wuduk kita kena tahu daripada sini. Ni kena betul-betul lebih kat lutut. Sebab tu Nabi kata ahli ibadah yang jahil. Sebab dia beribadah tetapi dia tidak ada ilmu. Ni syaitan paling suka. Syaitan, kata ulama, dia tidak boleh menyesatkan manusia dalam kejahatan, dia akan menyesatkan manusia dalam kebaikan. Apa dia? Dia ibadah tapi ibadahnya tu tidak sempurna. Ambil wuduk kena lebih. Jangan taruh sini. Jangan taruh sini. Kaki tu kena lebih. Jangan taruh ngam-ngam ni. Mesti kena betul. Muka sapu betul-betul. Jangan sapu. Itu Piramli. Sapu semua ni. Tarik sini betul-betul. Sebab kita nak kesempurnaan tentangnya solat. Kita malu, tuan-tuan. Minta maaf lah. Pernah ada satu orang hamba Allah, dia datang jumpa saya 63 tahun. Ustaz, saya nak mengaji Fatihah dengan Ustaz. Baca. Fatihah dia salah. 63 tahun. Solat dia sah tak? Confirm tak sah. Fatihah wajib. Confirm tak sah. Saya minta baca. Dia baca tunggal langgam. Kalau salah sikit tak apa. Kalau salahnya salah besar, tidak dimaafkan. Tapi kalau salah kecil, dimaafkan. Fatihah kita macam mana? Oh, dia kata, Ustaz dia cakap macam ni. Patut seorang-seorang suruh baca nanti. Kena tahu. Fatihah kita salah, solat kita tetap tidak sah. Itu yang kita kena fahamkan dalam hidup ni. Sebab tu, bila mana solat, wuduk kita ambillah dalam keadaan yang sempurna. Bagaimana tata cara nak ambil wuduk kumur? Ada perkara sunat, ada perkara yang wajib. Kata ulama, kalau kamu nak dapat nikmat ketika mana solat, basuhan muka kamu tadi itu disambilkan dengan bacaan doa. Ya Allah, ampunkanlah dosa pada wajahku ini. Mata ni, dok tengok Ukasha Sendros ke? Dok tengok Janani ke? Aku pun follow lah. Kena aku tak follow ke? Aku buat Instagram lah. Dok tengok Janani, dok gambar tak sihat kan? Tengok Blackpink ke apa? Yang Korea punya artis tu. Nok matus, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku daripada wajah ini. Ketika mana sapu tangan, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah amalan buku di akhirat nanti dalam keadaan diterima belah kanan. Jauhkanlah ya Allah. Doa semua, sapu kepala, sapu telinga, ya Allah, permudahkanlah kaki ini ketika mana meniti titian siratul mustaqim. Daripada taharah pergi ke wuduk, tuan-tuan. Ini konsep kita nak dapat kesempurnaan. Kalau kita tak raih benda ni, hatta apa kali-sekali solat pun Allah tidak akan terima. Bukan kerja kita untuk katakan tak terima, tapi kita mengambil apa yang disebutkan oleh ulama untuk kata orang tu solat diterima Allah atau tidak, bukan kerja saya. Cuma saya bagi tahu daripada sikap fiqh ni, faham? Maksudnya kalau kita ada, maka tak sah benda tu. Faham?
Maka itu dia. Lepas tu bila mana dah ambil selesai wudu, barulah kita akan masuk solat. Solat apa? Solat fardu. Solat fardu ada berapa syarat? 31. 13. 13. Daripada niat. Diri betul, takbiratul ihram. Niat usolli. Ustaz, kalau nak ada orang cakap kena masuk macam mana? Niat lafaz sini. Niat faham? Ni lafaz. Niat. Lafaz. Niat. Lafaz kat sini. Kalau tak buat sini, sah tak solat? Sah. Niat ni. Faham? Contoh sebagai tadi, tiba-tiba datang lewat kan. Tiba-tiba aku rasa aku nak solat asar lah. Padahal baru Zuhur. Tapi dalam hati dia, waktu tu dia nak solat Zuhur, tapi dia lafaz dia asar. Tapi dalam hati dia Zuhur. Sah tak? Sah. Sebab niat dia bukan lafaz niat. Faham? Dihitung macam mana? Bukan gerak-gerak. Ada gigi betul-betul. Ni kita kata, nak kata solat kita betul-betul akhir ni. Besok kita mati. Wahai Marwan, besok mati. Datang malaikat Israel 70 kali duk pandang. Dia pandang, dia tak dekat lagi dengan kita dalam kitab. Malaikat Israel sekarang duk pandang je, dia tak dekat. Kalau dia dekat, kita mati. Faham? Sekarang ni duk pandang kita. Orang duk kat dinding. Kalau niat tak buat Ustaz boleh? Niat tak buat? Niat tak buat. Dapat apa? Niat tak buat apa? Dia tak mana cara tu. Saya tak kita niat. Mana boleh? Dah syarat dia Kita kena niat niat. nak solat asar, tapi kita tak solat. Oh. Niat tu dapat apa? Niat tu. Niat nak buat tapi tak buat. Niat dapat pahala. Niat Allah dah sayang dapat pahala dulu kita. dah. Niat baik Allah bagi pahala. Tapi kalau tak buat memang bengong. Sebab tu wajib. Tapi kalau niat jahat, Niat jahat tak buat tak dapat lagi dosa. niat pun tak dapat lagi. Tak dapat, tapi baik niat dapat. Kalau niat jahat, bagi contoh hari ni aku nak pukul Marwan, jadi turun kat lift aku bantai dia. Contohlah. Tak buat lagi, tak dapat dosa. Niat Tapi nak kalau bagi buat, makan, dapat dah pahala. macam mana? Niat nak bagi makan pula dapat dah pahala. Dapat dah, tapi jangan buat selalu. Jadi duk pakat semua niat. Niat je semua. Macam contohlah, kita nak pergi surau Jumaat, masjid solat Jumaat kan. Lelaki aku hari ni nak sedekah lah. Niat nak sedekah RM50. Tapi ustaz tu kata kalau niat pun dapat pahala dah. Dia bawa duit je tapi dia tak masuk kat tabung. Tapi jangan buat semua kosong duit dalam tabung. Ustaz tu kata pakai niat je. Macam tu tak payahlah solat, niat je lah. Ini pemahaman Qadariyah. Ini pemahaman Qadariyah. Qadiani. Dia pakai niat je solat dia. Tak boleh. Memang niat tu bagus lah, tapi jangan semua orang buat. Kosong duit tabung masjid tu. Semua datang RM50 dah masuk. Yang penting niat. Jangan buat. Tapi niat tu bagus. Tapi selagi kesempurnaan pada amalan tu dengan perbuatan. Faham? Itu baru diri betul. Baru pada niat takbir pula. Bila mana takbir syarat dia sah wajib tu. Salah takbir maka tak sah. Allahu Akbar. Tak boleh sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kap itu bukan padanya qalqalah. Allahu Akbar. Selesai. Allahu Akbar. Akbar. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai. Allahu Akbar. Selesai. Ustaz, kalau nak letak sini boleh? Nak letak bawah boleh? Letak. Tak letak pun tak apa. Boleh. Buka kitab fiqh ada. Tak letak pun tak apa. Tapi kau solat lah seorang-seorang. Orang nampak pelik lah kat kau. Tu baru bab situ. Tu baru bab niat tu saja. Tapi banyak lagi. Cuma nak ceritanya kesempurnaan. Syarat sah wajib yang 13 tadi kena sempurnakan. Maksud daripada kita punya rukuk, daripada kita sujud, i'tidal kita, lepas tu sampailah kita tahiyatul akhir. Tahiyatul akhir, selawat pada Nabi. Bacaan selawat pada Nabi kena baca betul. Jangan bunyi asap ya. Jangan bunyi asap. At-tahiyat. Asyhadu anna. Tak betul tu Syekh Dr. Fatani sebab apa? Tasydid pada Fatihah dan juga tahiyatul akhir kena jaga. Tasydid tahu tasydid? Dah garu kepala lagi. Tasydid sabdu.
Sabdu dalam bacaan Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan tasydid kena jaga. Termasuk dengan tahiyatul akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalam. Tak boleh. Assalam. Syar. Balik awal. Balik awal. Balik awal. Apa baca macam tu balik awal. Tak kena dengan rukun sah dia. Syarul. Bunyi satu huruf pun tak bunyi. Tiba-tiba terus naik ya syarul. Yang ambil belakang fil alamin innaka hamid. Tang mana yang lain? Habis. Nak cerita tu, kita punya solat ni sempurna ke tak sempurna? Kalau saya duk cerita daripada mula sampai habis, takut kita Ustaz. Saya rasa solat saya ke laut ni Ustaz. Dah, mesti kita kata ke laut. Sebab kita tak faham bagaimana nak solat dengan cara yang betul. Sebab tu Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usolli. Seburuk-buruk kita, sejahat-jahat kita, belajarlah kita tentang solat. Semua ada tentang solat. Bukan kita nak jadi imam, jadi jemaah je. Dan jadi jemaah, bukan nak jadi imam. Sebab tu permulaan pada kesempurnaan solat itu, mestilah kita mencari ilmu tentang solat. Pergi belajar. Tengok Ustaz ada kuliah, Ustaz bukan malu Ustaz, saya nak pergi kuliah ni. Nanti kawan-kawan gelak, buat apa duk fikir kawan, besok mati kau fikir kawan. Tuan-tuan, besok mati, ada satu benda yang datang kat kaki dengan tubuh kita. Duk gerak kaki kiri kita. Ditakdirkan oleh Allah. Kita tanya siapa ni? Kita besok duduk dalam liang lahat tu, duk kita cium tanah. Nah, tengok orang mati lah. Duk cium tanah, kenapa kena cium tanah? Kita duk sereng dia. So, apa kata ulama? Supaya beritahu yang kita ni diciptakan daripada tanah, kembalinya kita kepada tanah. Besok duduk dalam kubur besok, disentuh paha kiri kita. Kita tanya siapa engkau? Siapa engkau? Tiba-tiba datang. Ditakdirkan Allah, amalan kita ke atas dunia bercakap, aku adalah amalan kau. Kita tanya, mana anak aku? Mana isteri aku? Mana amal ni? Motor-motor mana, kereta semua mana? Mana mereka, kawan-kawan aku mana? Kata amalan tadi, mereka semua dah tinggalkan kau. Cuma aku saja yang menemani kau di dalam kubur. Apa kata orang yang meninggal tadi? Seandainya aku mengetahui engkau yang akan bersama denganku, nescaya akan kulebihkan engkau daripada semua yang ada dekat atas dunia. Sebab tu saya kata, kita ni tak pernah ada istilah terlambat. Nabi kata besok sahaja nak kiamat, hari ni ada benih. Hari ni tidak pernah ada kata istilah terlambat. Mungkin hari ni abang-abang dengar Ustaz, alah Ustaz biasa tentang solat ni, Ustaz cerita ni kami dah biasa dengar, Ustaz cakap ni kami dah biasa dengar. Saya 30 tahun, saya rasa saya paling muda sini. Betul? Ada lagi muda pada saya? Ada. Saya 30 tahun saya kata, kenapa saya cakap benda ni? Sebab mati itu bukan perkara biasa. Mati itu sangat dahsyat. Himpitan kubur itu sangat dahsyat. Berlakunya dalam kubur itu sangat dahsyat. Diutuskan oleh Allah satu ular yang mereka ini mengabaikan solat, mereka ini yang meninggalkan solat. Dan kalau dalam kubur disebabkan air kencing, dah diseksa di dalam kubur, apatah lagi solat yang tidak sempurna. Hatta orang yang bersedekah tapi ada niatnya riak pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu